Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Majda binti Rusli, nombor matrik 052296. Okey, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk Anasir An-Nazariyah Ar-Risalah, iaitu mesej ataupun perutusan kerasulan yang membawa agama wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ar-Risalah. Poin yang pertama iaitu Al-Islamu risalatun alimiyah insaniyah syamilatun wa da'wata khairi lil bashariyah jam'a. Yang bermaksud Islam itu adalah mesej kemanusiaan sejagat yang mana ia membawa mesej ataupun berita gembira kepada seluruh umat manusia. Ini dapat dibuktikan melalui surah Saba, iaitu ayat yang ke-28 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nazira. Yang membawa maksud, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada umat manusia sebagai pembawa berita gembira. Kemudiannya Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-158 yang berbunyi Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a, yang bermaksud katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semua. Dalam ayat ini menunjukkan bahawa Allah telah mengutuskan Nabi Muhammad SAW untuk membimbing seluruh manusia di atas muka bumi ini. Poin yang kedua iaitu laisa dina ruhiyya fahsaba wala munfasilan 'anil hayat bal huwa dinal aqidah wat tashri', yang bermaksud ia bukan sekadar agama rohani di mana ia tidak berasingan daripada kehidupan, iaitu agama, akidah dan syarak. Ini dapat dibuktikan melalui surah As-Saff, iaitu ayat yang ke-9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, yang bermaksud dialah yang mengutuskan rasulnya iaitu Nabi Muhammad SAW dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Berdasarkan ayat tersebut menunjukkan bahawa agama Islam ini sebagai ad-din, iaitu mengajar dan menyuruh umatnya berpandangan jauh dengan mengambil kira kepentingan dunia dan akhirat secara seimbang dan seiring. Maksud Ar-Risalah ialah mesej yang datang dengan maklumat, isu-isu yang disepakati yang membezakannya daripada sistem yang lain, baik antara aspek ideologi, akhlak ataupun moral, kebendaan dan manusia. Ia tidak dapat membuat penghinaan kepada dunia keadaan untuk kelangsungan hidup di akhirat kelak, dan ia merangkumi seluruh kehidupan. Ia membolehkan manusia menikmati kehidupannya di dunia sepenuhnya tanpa keterlaluan arah rohaninya selama seminit. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Syafiqah binti Muhammad Fadli, nombor matrik 054095. Saya akan menyambung pembentangan seterusnya dengan slide seterusnya. Okay. Poin yang pertama iaitu memenuhi kerinduan rohani dalam cita-cita. Okay, slide seterusnya. Poin yang ketiga iaitu hubungan seseorang individu dengan keluarga dalam sistem perkahwinan, perceraian, harta pusaka, perbelanjaan dan lain-lain. Poin seterusnya, mesej Islam tidak mempunyai pandangan tentang dosa yang diwariskan dan setiap orang tunduk pada apa yang diperolehnya. Poin yang terakhir iaitu berkaitan dengan ayat Al-Quran surah Al-Muddathir ayat 38 yang bermaksud tiap-tiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabiha Nani binti Kemudian, nombor batik 054024. Saya akan menerangkan mengenai tajuk Ar-Risalah. Poin pertama iaitu Wahamalah risalatu asasin fi an-nazariyah as-siyasiyah
fi al-islami, iaitu yang mana mesej Islam ini membawa asas tauhid dalam politik Islam, yang mana kita dapat kaitkan dengan isu semasa yang dapat kita lihat di luar negara seperti negara Turki, yang mana mereka ini mengamalkan asas politik Islam dalam sistem pemerintahan mereka agar pemerintahan mereka ini berlandaskan ke arah syariah Islam. Poin yang terakhir iaitu wahammu hadafun huwa tahqiqi al-risalah al-islamiyah bitadbiq fi ad-dakhli wan nashru bi kulli wasaid dakwah fi al-kharij, yang mana tujuan yang paling penting adalah untuk mencapai mesej Islam dengan menerapkan secara mendalam dan menerbitkan, atau kata lain dengan menebarkan lagi dengan segala dakwah dengan segala cara dakwah di luar negara, iaitu yang dapat kita kaitkan dan dapat kita lihat juga di negara luar seperti negara Turki, yang mana mereka ini mengamalkan dakwah mereka ini dalam sistem politik mereka, dan mereka ini menyebarkan lagi dakwah mereka melalui pelbagai cara bagi bertujuan untuk membawa manusia atau masyarakat ini ke arah syariah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ayuni binti Sanihuddin, nombor metrik 052323. Saya akan menyambung pembentangan seterusnya. والرسالة تعتمد على الإيمان والنظرة الشاملة للوجود كله وإنسانه وطبيعته. Mesej itu didasarkan pada iman dan pandangan menyeluruh mengenai keseluruhan keberadaan manusia dan sifatnya. والإيمان بالرسل والأنبياء والكتب السماوية والحياة الأخروية. Dan iman kepada para utusan, para nabi, buku-buku syurgawi dan akhirat. وتتميز بالعموم والخلود والكمال وأنها خاتمة رسالة الأنبياء المرسلين. Dan ia dibezakan oleh sifat umum, kekekalan dan kesempurnaan, dan itu adalah akhir dari pesanan para utusan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 40 yang bermaksud Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Berdasarkan ayat tadi, ia memberi maksud bahawa Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Menjadi tugas Muhammad untuk mengembangkan misi kerasulannya sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa merasa takut pada sesiapa pun. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Oleh kerana itu, sikap kita terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mentaati perintah dan larangannya, membenarkan setiap sabdanya dan beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnahnya, serta mencintai dengan sentiasa berselawat untuk mengingatinya. Tetapi jika kita lihat pada hari ini, ada fenomena yang dipanggil sebagai nabi palsu, kerana ada manusia yang mengaku dirinya sebagai nabi. Bukan setakat di negara Malaysia sahaja, bahkan di negara lain pun ada, seperti di Indonesia dan sebagainya. Ini mungkin punca daripada kecetekan ilmu agama sehingga boleh mendorong kepada perlakuan yang tidak masuk akal ini. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ada segelintir manusia yang mempercayai perkara tersebut dan menjadi pengikutnya, sedangkan mereka mengetahui bahawa Nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan ada lagi Nabi yang ke-26.
Oleh itu, kesimpulannya, kita sebagai manusia hendaklah sentiasa melakukan amalan yang boleh meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti perbanyakkan menyemak dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Kerana Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai petunjuk dan cahaya kepada seluruh umat manusia dan juga sebagai ubat kepada hati manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nona Najwa Najihah binti Ahmad Jafri, nombor matrik 052361. Sambungan poin seterusnya. Pertama ialah Tuhan telah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengirim atau menyampaikan mesej Islam. Jadi Nabi Muhammad SAW telah meneruskan mesej Islam itu dalam dasar dakwah di Mekah. Poin yang kedua ialah orang-orang dipanggil untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan sembah berhala dan bersopan santun dan memberi mereka visi yang jelas tentang makna ketuhanan, kenabian dan akhirat dan menghubungkan mereka dengan Tuhan dengan solat. Saya akan menjelaskan kenapa pentingnya solat. Yang pertama, solat dapat menjaga pelakunya daripada melakukan perkara yang mungkar dan dosa. Apabila solat dilakukan dengan sempurna dan khusyuk, ia dapat mempengaruhi jiwa pelakunya untuk tunduk taat kepada perintah Allah. Yang kedua, solat dapat membina kepribadian dan akhlak yang mulia. Apabila solat dapat dikerjakan secara istiqamah, maka jiwa kita akan mengalami perubahan dari satu keadaan yang buruk ke satu tahap yang lebih baik. Yang ketiga, solat menjadi jalan keluar bagi orang yang beriman apabila mereka menghadapi sebarang kesulitan dan kesusahan. Oleh itu, pada pendapat saya, para pemimpin yang beragama Islam itu perlulah menjaga solat kerana dapat membentuk peribadi yang mulia seperti bertanggungjawab, beramanah dalam melakukan tugas dan sebagainya. Selain itu, dengan menjaga solat juga dapat mencegah dan menghalangi orang pemimpin itu daripada melakukan perkara yang dimungkari Allah, dan dengan itu dapat membentuk sesebuah negara yang dirahmati dan diredai Allah. Poin yang ketiga ialah ketika Tuhan memungkinkan Nabi Muhammad SAW untuk membina sebuah negara di Madinah Al-Munawwarah, iaitu kota yang bercahaya, mulai dibawa secara dalaman dengan menerapkan undang-undang dan peraturan orang di Madinah. Dalam politik dan perundangan, undang-undang merupakan satu sistem atau norma yang dibuat oleh pemimpin sesebuah negara untuk dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat di negara tersebut. Kehadiran kuasa yang memastikan semua norma perundangan yang tidak dipersoalkan juga merupakan aspek penting dari kewujudan sebuah negara yang normal. Selain itu, undang-undang sesebuah negara ini juga dibuat untuk melindungi hak dan kewajipan rakyat sebuah negara itu, supaya rakyat dapat hidup, bekerja dan bersosial antara satu sama lain dengan aman. Kadang-kala, undang-undang ini juga dibuat oleh sekumpulan orang yang berfikiran sama. Jika melanggar undang-undang, kemungkinan orang tersebut akan dihukum atau didenda oleh mahkamah. Oleh itu, pentingnya undang-undang ini dibuat kerana dengan adanya undang-undang ini, ia dapat menghadkan tindakan yang boleh dilakukan oleh masyarakat dan sekaligus dapat mewujudkan keadilan dalam sesebuah negara tersebut. Selain itu, dengan adanya undang-undang ini juga, ia dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dan negara. Seperti yang kita ketahui, di Malaysia juga mempunyai undang-undang yang tersendiri. Dan kerana itulah, kita pada hari ini dapat hidup dengan aman dan damai. Poin yang keempat ialah kemudian menulis surat kepada raja-raja dan para pangeran untuk mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Ini kerana pemimpin adalah individu yang penting kerana kemaslahatan ummah berada di tangan pemimpin. Selain itu, pemimpin juga merupakan individu yang boleh memberi pengaruh kepada individu yang lain. Jika pemimpin beragama Islam, pemimpin tersebut akan mentadbir sesebuah negara mengikut ajaran agama Islam, iaitu berlandaskan Quran dan As-Sunnah. Sekaligus dapat memimpin dan membimbing masyarakat ke arah kebenaran. Dan pentingnya mempunyai pemimpin yang beragama Islam ni ialah supaya dapat mencegah sebarang kemungkaran yang berlaku di dalam sesebuah negara itu. Seperti yang kita dapat lihat, pemimpin tertinggi Malaysia ialah Yang di-Pertuan Agong. Dan Alhamdulillah pemimpin kita beragama Islam. Dan kerana itu pada hari ini, kita bebas dan senang untuk melakukan ibadah dan aktiviti keagamaan seperti menunaikan solat di masjid, melakukan azan, berdakwah, menghadiri kuliah agama dan sebagainya. Selain itu, ajaran agama Islam di sini juga dapat disebar dengan meluas tanpa ada sebarang halangan. Poin yang kelima, siapa di antara mereka yang mempercayai pesan itu sebagai seruan, maka dia telah mendapat petunjuk dan sistem Islam telah diterapkan kepadanya. Poin yang keenam, siapa yang tidak percaya dan berdiri dalam menghadapi seruan itu dan dia menetapkan dirinya di antara dia dan orang-orang bersikeras pada kesesatan dan kejahatan sistem rasuah dan akhlak yang buruk, dia telah dibunuh sehingga dia berkata, tidak ada Tuhan melainkan Allah
dan dia percaya pada hari akhir. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama Siti Nur Fatihah binti Muhammad Fazli, nombor matrik 052327. Seterusnya perenggan kelima. Qala subhanahu faqatilu awliya asyaitan wa qala faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum wa qala وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وقد دعا الدولتين الكبيرتين الرمان والفرس إلى الإيمان بالرسالة فأرسل الكتب والرسل إليهم كما أرسل إلى النجاشي ملك الحبشة وإلى المقوقس عظيم القبط في المصر وإلى الأمراء المجاورين. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 76, maka oleh sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu. Dan Allah berfirman lagi, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang kafir itu. Kerana sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, di dalam surah At-Taubah ayat 12. Dan firman Allah, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, di dalam surah Al-Baqarah ayat 190. Dan dia menyeru dua buah negara besar iaitu Rom dan Parsi untuk mempercayai utusan ini melalui pengutusan surat dan utusan kepada mereka seperti yang dihantar kepada An-Najashi iaitu Raja Habasyah dan kepada Al-Muqawqis iaitu pemerintah Mesir yang hebat dan kepada raja-raja kerajaan lain. Dapat dilihat bahawa hubungan diplomatik pada zaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW memperlihatkan usaha penyebaran Islam secara aman, diplomasi dan perdamaian. Jadi, ahli-ahli politik Islam perlulah mencontohi akhlak Rasulullah dalam berdiplomatik. Sebagai contohnya, Rasulullah juga merupakan ahli diplomatik yang berjaya kerana melalui surat baginda menyebabkan seseorang itu menerima ajaran Islam. Isu semasa berdasarkan pernyataan ini yang dapat disimpulkan pada masa kini adalah berkaitan keganasan yang dilakukan oleh negara haram Israel terhadap rakyat Palestin yang wajib diperangi melalui berjihad apabila wujud ancaman musuh. Pemimpin negara Islam bertanggungjawab bertindak segera bagi memaksa negara Israel menghentikan serangan terhadap rakyat Palestin. Sebagai contohnya, Perdana Menteri Malaysia berpendapat penyelesaian terbaik konflik Palestin dan Israel hanya boleh dicapai melalui rundingan bagi memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan serantau. Oleh itu, amat penting bagi rakyat untuk mentaati perintah pemimpin dalam apa jua keadaan selagi tidak bertentangan dengan syarak untuk menjaga kemaslahatan dan menolak sebarang kemudaratan. Dan keenam, كل ذلك لأن الأساس الأول في نظرية الإسلام السياسية هو حمل الرسالة الإسلامية للناس كافة ودعوة العالم لها وتطبيق تشريعها ومنهجها في الحياة. Kesemua ini kerana prinsip pertama dalam teori politik Islam adalah untuk membawa dan menyampaikan segala utusan dan pesanan Islam kepada seluruh manusia dan mengajak manusia di seluruh alam kepada agama Islam serta melaksanakan segala syariat Islam dan pendekatannya dalam kehidupan. Oleh itu, kita mestilah berpegang teguh dengan apa yang diutuskan oleh Rasulullah SAW serta menerima dan mengamalkan segala perkara yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah supaya tidak terkeluar dari landasan Islam dan sentiasa diredai Allah.